Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akidah tahun 4 hari ini, kita semua akan belajar mengenai tajuk qada dan qadar, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okey, hari ini Mukadimah akan ajar unit 1, iaitu pengertian qada dan qadar. Okey, sebelum kita pelajari tajuk hari ini, jom kita semak dahulu mengenai rukun iman. Berapakah rukun iman? Ya, ada 6. Rukun iman ada 6. Okey, apa rukun-rukun iman tu? Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, hari kiamat. Dan keenam, qada dan qadar. Okey, beriman kepada qada dan qadar ni rukun yang keberapa? Okey, rukun yang ke-6. Kena ingat, beriman kepada qada dan qadar ni rukun yang ke-6. Okey, sekarang ni kita akan masuk bahagian maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey, qada dan qadar merupakan rukun yang ke-6 yang wajib dipercayai oleh setiap orang Islam. Okey, kita sebagai orang Islam wajib percaya ke-6 rukun iman, termasuklah beriman kepada qada dan qadar. Okey, jom kita lihat apa itu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar Allah bererti kita yakin bahawa segala peristiwa yang berlaku adalah menurut ketetapan dan ketentuannya. Dia macam ni. Qada dan qadar ni, beriman kepada qada dan qadar ni kita kena yakin bahawa apa saja yang berlaku pada diri kita, apa saja yang berlaku di dunia ini ada ketetapan dan ketentuannya. Siapa yang menetap dan menentukan? Yang menetap dan menentukan tu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib percaya adanya qada dan qadar. Okey, apakah maksud qada dan qadar ni? Pertama kita tengok qada dulu. Qada dari segi bahasa ialah hukum. Qada dari segi bahasa ialah hukum. Manakala dari segi syarak pula ialah ketentuan, ketetapan yang telah diletakkan oleh Allah ke atas makhluknya sejak dari azali lagi. Siapa makhluk Allah tu? Makhluk Allah ialah kita lah. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah. Makhluk yang hidup yang diciptakan oleh Allah. Kereta dicipta oleh Allah tak? Bukan, kereta dicipta oleh manusia. Jadi kereta, adakah kereta makhluk Allah? Kereta bukan makhluk Allah. Kereta barang ciptaan manusia. Jadi siapa yang makhluk Allah? Manusia. Kita lah, kita ni makhluk Allah. Allah yang menciptakan kita. Azali. Siapa tahu maksud azali? Azali ni ialah dari kecil. Dari sebelum kita lahir. Azali ni semasa kita di dalam kandungan. Ketika Allah tiupkan roh ke dalam rahim ibu kita. Ketika kita berada di dalam kandungan, Allah tiupkan roh, Allah dah letak dah qada dan qadar kita. Tu maksud dia. Maksud qada ni, benda yang Allah dah letak, yang Allah dah letakkan ke atas diri kita ni sejak dari dalam kandungan ibu kita. Okey, yang kedua, qadar. Qadar dari segi bahasa ialah ukuran. Ukuran dari segi syarak, ukuran atau sukatan yang ditentukan atas tiap-tiap makhluk. Okey, macam mana kita nak faham qadar ni? Qadar tadi kita dah faham dah. Ketetapan yang ditentukan oleh Allah sejak azali. Sejak dari kita dalam perut. Qadar ni pula macam mana? Contoh, qadar ni ialah ukuran atau sukatan yang ditentukan oleh atas tiap-tiap makhluk. Contohnya,
Okey, contohnya, Hafiz telah berjaya dalam peperiksaan dengan mendapat tempat pertama. Okey, Hafiz berjaya dalam peperiksaan dan dia mendapat tempat pertama tu kita panggil qadar. Dan kenapa kita panggil qadar? Sebab dia berjaya dalam peperiksaan. Kenapa dia berjaya? Sebab dia berusaha. Jadi bila dia berusaha, dia mendapat ukuran di atas usaha dia tu. Jadi ukuran dia telah berjaya mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Faham? Faham mengenai qadar? Okey, contoh lain macam ni. Kita contoh lain. Kita sebelum ni kita plan sekolah nak buka 2021 boleh jumpa kawan-kawan ke, boleh jumpa ma'alim, ma'alimah, boleh belajar dalam kelas macam biasa. Tiba-tiba diumumkan sekolah tak boleh buka, kena belajar online, kena buat PDPR. Jadi benda tu kita panggil qada dan qadar. Sebab benda tu kita dah rancang, tapi kita dah rancang buka sekolah, beli buku, baju, semua tu, tapi qadarnya Allah dah tetapkan yang sekolah tak boleh buka. Dengan perancangan Allah, sekolah tak dapat buka. Itu qada dan qadar. Okey, ni dalil-dalil berkaitan qada dan qadar. Pertama dalam surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami mencipta sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Okey, maksudnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Qamar yang Allah ni telah cipta sesuatu tu menurut ketentuannya. Dia dah tentukan dah. Contoh, Allah menciptakan matahari akan terbit pada waktu siang, bulan akan terbit pada waktu malam. Allah ciptakan tu ikut ketentuannya. Ada sebab yang Allah ciptakan kedua-dua tu macam tu. Matahari waktu siang, bulan waktu malam. Dalil yang kedua dalam surah Ar-Ra'd ayat 8. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taqidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang daripada yang dikandung di dalam rahim itu atau lebih. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Maksudnya, Allah tu mengetahui apa yang terjadi di dalam kandungan ibu. Di dalam kandungan ibu yang mengandung. Dan mengetahui apa yang kurang daripada yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih. Maknanya Allah yang menciptakan kita dan meniupkan roh ke dalam rahim ibu kita, dan Allah juga yang tahu apa yang terjadi di dalam rahim. Kita tak tahu apa yang terjadi pada baby di dalam kandungan ibu tu, tapi Allah lebih mengetahui. Dan tiap-tiap sesuatu yang diletakkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Apa yang dia dah tetapkan tu ikut ketentuannya, ikut ketentuan Allah. Dalil yang ketiga ialah nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah takdirkan kematian di kalangan kamu dan tidaklah kami dapat dihalang atau dikalahkan. Ini mengenai qada dan qadar dalam kematian. Allah dah takdirkan kematian di kalangan kamu. Maksudnya Allah dah tentukan dah bila kita nak mati, di mana kita akan mati, macam mana kematian kita. Okey, dan tidaklah kami dapat dihalang atau dikalahkan. Dan kita sebagai manusia ni tak boleh menghalang waktu kematian tu. Maksudnya contoh dia macam ni. Contoh Allah dah tetapkan seseorang tu telah meninggal pada jam 10 pagi 25 hari bulan 1 2021.
Dan kita sebagai manusia, kita tak boleh menghalang atau meminda waktu kematian. Tak boleh, tak naklah meninggal pada jam 10 pagi, nak meninggal jam 10 malam. Tak naklah meninggal 25/1, nak meninggal 30/1. Tak boleh, sebab itu dah qadar dari Allah SWT. Kan tadi Maklimah dah cerita, itu ialah qada dari Allah SWT. Kan tadi Maklimah dah cerita, yang qada ni ialah ketentuan yang Allah dah tentukan, kita tak boleh nak ubah. Ketentuan tu kita tak boleh nak ubah, yang Allah dah tentukan dari sejak dalam rahim ibu kita. Contoh kematian ni lah. Kita mana boleh nak pinda-pinda kematian kan. Kita tak boleh nak tunda. Bila Allah dah kata sampai ni waktu kematian kita, maka tibalah waktu tersebut. Okey, bukti adanya qada dan qadar. Qada dan qadar ni nampak tak? Tak nampak kan? Tapi ada tak? Ada bukti dia. Samalah macam angin. Nampak tak angin? Tak nampak. Rasa tak angin? Rasa. Apa bukti rasa angin? Kita rasa sejuk. Kita tengok pokok tahun-tahun bergoyang. Itu kita rasa angin. Macam tu juga nafas. Nyawa kita. Ada tak nyawa? Ada. Nampak tak nyawa? Tak nampak. Macam mana kita nak tahu kita bernyawa? Kita hidup. Kalau kita jawab kita tak hidup, maknanya kita tak bernyawa lah, matilah. Okey. Macam tu kan dengan qada dan qadar, kita tak nampak, tak adanya duduk sebelah kita, dia nak cakap, hai saya qada, hai saya qadar, tak ada. Tapi ada. Tapi qada dan qadar ni ada, dan kita kena yakin bahawa qada dan qadar ni adalah dari Allah SWT. Pertama, qada dan qadar dari segi kelahiran. Seseorang manusia tidak dapat memilih tarikh dan tempat kelahirannya dan lain-lain lagi. Macam Maklimah cerita tadi, kita tak tahu bila tarikh lahir kita. Tak tahu bila kita nak lahir, kita tak tahu. Bukan mak ayah kita yang tentukan tarikh lahir kita. Tempat kelahiran. Mungkin ibu bapa kita ada merancang untuk melahirkan anak di Kuala Lumpur contohnya. Tapi qada Allah telah menetapkan anak itu lahir di Kuantan. Jadi lahirlah anak itu di Kuantan sebab qadanya qada dari Allah SWT tu, ketetapan dari Allah tu untuk anak itu lahir di Kuantan. Dan macam tu juga dengan ibu bapa, kita tak boleh nak pilih siapa ibu bapa kita. Adakah orang boleh pilih lahir-lahir, saya tak nak ibu ni, saya nak tukar ibu lain? Tak ada, sebab itu ialah qada dan qadar dari Allah. Okey, yang kedua, kematian. Seseorang manusia tidak tahu bila tarikh, tempat dan keadaan kematiannya. Sama juga macam lahir. Bila lahir, kita tak tahu tarikh bila kita dilahirkan. Allah dah tetapkan dah bila kita lahir. Contoh kita lahir 27 hari bulan 12. Allah dah tetap dah. Kita tak boleh nak pindah. Tak naklah 27 hari bulan 12. Tak cantik. Nak 1 hari bulan 1. Tak boleh. Kalau Allah tu dah tetap orang seorang tu lahir 1 hari bulan 1, maka lahirlah dia 1 hari bulan 1. Okey, kematian. Sama juga dengan kematian. Kita tidak tahu bila tarikh mati. Kita tak tahu bila tarikh mati, kat mana kita akan mati, hospital ke, rumah ke, masjid ke, dekat jalan raya ke, dan keadaan kematian. Kita tak tahu kita nak meninggal macam mana, meninggal sakit ke, meninggal kemalangan ke, atau apa-apa saja, ataupun duduk rehat, tiba-tiba meninggal. Kita tak tahu meninggal dalam keadaan husnul khatimah ke, su'ul khatimah ke. Tahu tak husnul khatimah, su'ul khatimah? Okey, husnul khatimah ni ialah meninggal dalam keadaan baik. Su'ul khatimah ni meninggal dalam keadaan kurang baik.
Jadi kita tak tahu bila kita tarik mati, macam mana kematian kita kena sentiasa berdoa supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Okey. Ada soalan. Kalau doktor ada yang bertanya, ada kawan kamu bertanya, kalau pesakit kanser, doktor dah bagi tahu bila tarikh dia nak mati. Macam ni. Untuk pesakit yang dirawat, pesakit contohnya kanser lah, kanser yang dah tahap teruk, dah sukar untuk pulih, doktor selalunya menjangkakan. Dia tak bagi tahu bila nak mati tarikh sekian-sekian, doktor menjangkakan pesakit tu tidak lama hidup. Tapi kita kena juga bergantung kepada qada dan qadar Allah. Kalaulah doktor kata okey, pesakit A ni dijangkakan hanya mampu bertahan untuk hidup 1 minggu sahaja lagi. Kita tak boleh nak terima jangkaan doktor tu 100%. Kita kena juga berpegang kepada qada dan qadar Allah. Kalau qada dan qadar Allah tetapkan 1 minggu lagi pesakit A ni belum meninggal, jadi pesakit ni tidak meninggal sebab kita ni semuanya bergantung kepada Allah. Okey, yang ketiga, bukti yang adanya qada ketiga, pohon-pohon. Cuba antum lihat pohon-pohon ataupun antum pernah bercucuk tanam pada asal pokok, satu pokok tu dia bermula dari mana? Dia dari biji benih yang kecil. Kemudian pokok tu antum siram, letak baja, cukup makanan dia, tumbuh dengan subur. Ada dahan, daun yang rimbun, kemudian berbunga, berbuah. Tapi pokok tu antum tahu tak bila pokok tu akan mati? Tak tahu kan? Tapi Allah lebih mengetahuinya. Allah dah tahu dah tentukan pokok ni hanya akan hidup selama 2 tahun. 2 tahun pokok ni akan mati. Kita jangka tak bila pokok tu akan mati? Tak kan? Itulah qada dan qadar Allah. Okey. Maklimah rasa antum boleh memahami maksud qada dan qadar. Maklimah ulang sikit. Qada ni ialah ketentuan dari Allah. Qadar ni ialah ukuran yang ditetapkan ke atas setiap makhluk dia. Contoh qada, qadanya pada tahun 2011, Amin pada tahun 2011, minta maaf maklimah silap. Pada tahun 2024, Amin akan masuk MRSM. Qadar dia macam mana? Okey, qadarnya kalau Amin berusaha pada tahun 2024, Amin berjaya masuk MRSM. Okey, 2024 tu qada. Allah dah tetapkan dah tahun tu Amin masuk MRSM. Tapi atas usaha Amin berjaya masuk MRSM. Okey, qadar ni senang, ialah suatu perkara sama ada baik ataupun buruk yang telah ditentukan Allah. Itu ialah contoh qadar. Okey, maklimah rasa itu saja perkongsian maklimah hari ini. Pengajaran maklimah hari ini mengenai qada dan qadar. Okey, untuk tugasan maklimah nak minta antum buatkan satu nota ringkas mengenai pengertian qada dan qadar. Bagi yang tiada buku tulis, boleh guna kertas kosong dulu, kertas A4 ataupun apa-apa kertas kosong ataupun buku kosong. Okey, bagi yang tiada buku teks untuk buat nota, untuk rujuk buat nota, boleh rujuk rakam video slide yang maklimah beri ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.